Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, hari ini kita masuk bab 4, tajuk logam. Okay, buku teks, sains, muka surat 122. Okay. Okay, subtopik pertama, tajuk kepelbagaian mineral. Okay, muka surat buku teks muka surat seterusnya 124. Okay, apa itu kepelbagaian mineral? Okay, mineral adalah unsur ataupun sebatian yang wujud secara semula jadi dengan struktur haplo dan komposisi kimia yang tertentu. Okay. Dan mineral ini terkandung dalam batuan yang kita boleh jumpa dalam kerak bumi. Kerak bumi ni dalam kita punya tanah, dalam tanah. Okay. Mineral yang ditemukan dalam kerak bumi terdiri daripada satu, jenis unsur, contoh di situ emas, belian, perak. Yang kedua, jenis sebatian, contoh yang diberi itu bauksit, hematit, galena dan kasiterit. Okey. Dan setiap mineral yang dijumpai itu mempunyai namanya, dan namanya biasanya diberi sama ada dalam bentuk nama biasa dan juga nama saintifik. Dan nama saintifik yang diberi adalah gabungan unsur-unsur yang ada dalam sebatian tersebut. Okay, contohnya kita ambil satu, hematit, yang nama biasa untuk satu jenis sebatian. Hematit, nama sistematiknya adalah ferrum 3 oksida, di mana dalam hematit ni mempunyai unsur ferrum dan mempunyai unsur oksigen. Okay, gabungan dua unsur ini membentuk sebatian namanya hematit, atau nama lainnya ferrum 3 oksida. Okay, jadi ada contoh-contoh lain, kuarza, okay, silikon dan oksigen, gabungan silikon dan oksigen. Okay, galena, nama saintifiknya plumbum 2 sulfida, dan dalam plumbum 2 sulfida tu ada unsur plumbum dan unsur sulfur. Okay, next. Okay, ini contoh sebatian hematit bentuknya. Kasiterit, kuarza, bauksit iaitu aluminium, galena iaitu plumbum, pyrite, kalsit. Okay, itu contoh-contoh sebatian. Okay, apa itu sebatian semula jadi? Sebatian semula jadi adalah gabungan beberapa unsur. Contohnya di sini batu kapur. Okay, apa fungsinya? Batu kapur adalah mineral yang mempunyai banyak kegunaan, seperti boleh digunakan untuk membuat jalan, permukaan meja, bangunan dan sebagainya. Okay, contoh yang kedua, kalsium karbonat, satu lagi jenis sebatian semula jadi, dan kita boleh jumpa dalam pelbagai bentuk dan warna. Contohnya kalsit, batu kapur, mama, kapur, terumbu karang dan cengkang haiwan laut. Okay, jadi contoh-contoh yang diberi itu mengandungi kalsium karbonat di dalamnya. Okay, next, subtopik yang kedua, 4.2, kita akan bincangkan pula siri kereaktifan logam. Okay, dalam buku teks muka surat 129. Okay, rajah 4.3 merujuk kepada siri kereaktifan logam terhadap oksigen. Okay, logam-logam yang kita jumpa tu mempunyai
sifat-sifat yang berbeza. Contohnya mempunyai sifat kereaktifan yang berbeza kepada oksigen. Maksud kereaktifan terhadap oksigen adalah tindak balas logam tersebut sama ada cergas atau tidak dengan oksigen berkenaan, dan tahap kecergasan tindak balas dengan oksigen disusun berdasarkan kereaktifan terhadap oksigen berkenaan. Okey. Jadi makin hampir ke kanan, dia makin aktif dengan oksigen. Okey, kedudukan karbon dan hidrogen dalam siri kereaktifan logam. Okey, kedudukan sesuatu logam dalam siri kereaktifan logam bergantung pada kecergasan logam tersebut apabila bertindak balas dengan oksigen. Okey. Walaupun siri kereaktifan logam adalah susunan logam ikut kereaktifan terhadap oksigen, kedudukannya bukan logam seperti karbon dan hidrogen juga ditunjukkan dalam siri kereaktifan logam. Okey, kalau kita lihat senarai sebelum ni, okey, dalam senarai ni, ini adalah semua contoh-contoh logam. Okey, tapi dalam senarai ini kita boleh letakkan dua jenis bukan logam dalam siri tersebut. Okey, iaitu karbon dan juga hidrogen. Karbon dan hidrogen ni contoh bukan logam. Okey, di sini dia bagi contoh kedudukan karbon dan hidrogen. Okey, jadi hidrogen kedudukannya di antara ferrum dan zinc, karbon kedudukannya di antara zinc dan aluminium. Jadi dua ni contoh bukan logam yang berada dalam siri kereaktifan logam. Okey, kita nak contoh logam aram batu. Mineral yang boleh dijumpai dari Malaysia dan 80% ditemukan di Sarawak, 19% di Sabah dan 1% sahaja di Semenanjung Malaysia. Okey. Dan kawasan simpanan aram batu paling besar terletaknya di Sarawak, iaitu di Merit Pilar. Okey, topik ketiga, pengekstrakan logam daripada bijinya. Buku teks ke surat 137. Apa maksud pengekstrakan? Okay, pengekstrakan ialah proses memperoleh sesuatu logam daripada bijinya. Maksudnya kita asingkan untuk dapatkan logam yang kita nak. Okey. Okey, bagi logam yang lebih tinggi daripada karbon dalam siri kereaktifan logam, pengekstrakan logam daripada sebatian logam tersebut adalah melalui proses elektrolisis. Okey, kita ada satu siri tadi kan. Jadi apabila logam-logam yang berada di atas karbon, contohnya aluminium, magnesium, kalsium, natrium, kalium. Jadi untuk keluarkan logam-logam ni daripada biji dia perlu diekstrak menggunakan kaedah elektrolisis. Okey. Manakala yang di bawah karbon, okey, di bawah karbon, dia kat sini, bagi logam yang lebih rendah daripada karbon, pengekstrakan logam daripada biji logam adalah melalui proses penurunan oksida logam dengan menggunakan karbon. Okey, jadi bawah karbon, contohnya zinc, ferrum, timah, plumbum ni, jadi kalau nak asingkan, nak ekstraknya, dia kena guna kaedah penurunan oksida menggunakan karbon. Okey. Manakala yang lain ni, kuprum merkuri, boleh digunakan kaedah pemanasan terus untuk asingkan. Argentum emas adalah contoh logam yang semula jadi boleh dijumpai terus dalam kerak bumi, jadi tidak perlu pengekstrakan. Okay, ini contoh bagaimana pengekstrakan besi dilakukan. Okay. Kalau nak gambar lebih jelas, boleh rujuk muka surat 138 buku teks. Okay, pengekstrakan logam besi daripada bijinya dilakukan dalam relau bagas. Okay, ini namanya relau bagas. Okay.
Macam mana dia buat? Nombor 1, campuran besi ataupun oksida besi yang dipekatkan arangkok dan batu kapur dimasukkan ke dalam relau bergas melalui bahagian atas relau bergas. Jadi campuran besi, arangkok, batu kapur semua dimasukkan terlebih dahulu dalam relau bergas ni. Next, nombor 2, semburan udara yang sangat panas dipam ke dalam relau bergas melalui bahagian bawah relau bergas. Ini ada satu pam. Pam ni akan bawa masuk udara yang sangat panas. Dan hasil daripada pemanasan tu, maka dia akan keluarkan leburan logam dalam bekas yang disediakan ni. Apa yang berlaku sebenarnya semasa langkah yang ketiga ni? Tindak balas kimia akan berlaku dalam relau bergas pada suhu yang tinggi. Yang pertama, penghasilan ferum. Ferum ni besi. Apa yang berlaku? Arangkok ataupun karbon bertindak balas dengan oksigen dalam udara panas yang dimasukkan tadi untuk menghasilkan karbon dioksida dan haba. Apa dia buat dengan karbon dioksida dan haba ni? Karbon dioksida yang terhasil akan bertindak balas dengan arangkok yang panas yang selebihnya untuk membentuk karbon monoksida yang merupakan ejen penurunan yang kuat. Jadi tujuannya adalah untuk menghasilkan karbon monoksida. Apa fungsi karbon monoksida? Karbon monoksida ni dan karbon akan menurunkan oksida besi kepada besi. Jadi pelbagai jenis logam ni, ferum 3 oksida akan diturunkan membentuk ferum. Kita nak cari ferum ni, kita nak keluarkan ferum ni. Karbon dioksida ni adalah gas. Jadi bila gas dibebaskan, kita akan dapat besi yang kita nak. Penghasilan sangga. Batu kapur atau kalsium karbonat baik untuk kalsium oksida dan karbon dioksida. Jadi bahan yang kita masukkan tadi pada peringkat awal tu, dia akan hasilkan kalsium oksida dan karbon dioksida. Apa yang berlaku? Kalsium oksida akan bertindak balas dengan benda asing, contohnya pasir atau silikon, dalam biji besi untuk membentuk sangga atau kalsium silikat. Ini adalah bahan kedua yang dihasilkan dalam relau bergas tu, selain daripada ferum yang kita nak tu. Jadi sampingan yang kedua, kalsium oksida ini akan menghasilkan kalsium silikat atau nama lainnya sangga. Jadi apa yang berlaku pada dua-dua hasil tu? Yang pertama, ferum yang kita nak tu akan dihasilkan, akan melebur, dan leburan tadi akan mengalir ke bahagian bawah relau. Di semasa ke semasa, leburan ferum akan dituang keluar ke dalam acuan dan dibiarkan sejuk dan membeku. Dan kita namakan leburan ferum yang membeku ini adalah besi tuangan. Bahan hasil yang kedua, sangga. Sangga juga akan melebur. Lemburan sangga itu akan mengalir ke bahagian bawah relau. Oleh sebab leburan sangga kurang tumpat daripada leburan ferum, sangga akan terapung di atas leburan ferum. Dari semasa ke semasa, leburan sangga akan dikeluarkan dan digunakan untuk membuat tapak bangunan dan juga jalan. Kalau kita lihat di relau tadi tu, dia ada dua lapisan kan, yang atas tu sangga, bawah tu ferum. Disebabkan ketumpatan yang berbeza, maka dia akan terasing. Ferum akan berada di bawah dan sangga akan berada di atas. Apa isu-isu yang berkaitan dalam pelembungan di Malaysia? Satu, dia akan menyebabkan pencemaran udara. Kenapa? Sebab kita melakukan pembakaran bahan-bahan api. Yang kedua, pelembungan ini menggunakan tenaga elektrik yang banyak sebab bahan atau mesin digunakan banyak. Yang ketiga, boleh menyebabkan juga pencemaran udara akibat gas yang dihasilkan oleh relau bergas tadi. Yang keempat, habitat akan termusnah akibat pembinaan lombong-lombong. Berlakunya pencemaran bunyi daripada jentera-jentera yang digunakan untuk pelombongan. Dan akhir sekali, boleh menyebabkan hakisan tanah akibat penggalian biji. Dan akhirnya, hakisan ini akan menyebabkan pencemaran air.
Okey, untuk itu untuk setakat ni untuk hari ni. Okey, kita jumpa pada next class.